Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini Cikgu Ida berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 5, tajuk 10, Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Subtajuk yang akan Cikgu kongsi hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 10.3, Pelibatan Rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan dunia. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pelajar dapat menjelaskan pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan dunia. Tahukah anda bahawa Malaysia merupakan barisan hadapan dalam membangkitkan isu kemanusiaan dan keamanan dunia? Malaysia telah menyuarakan pandangan berkaitan dengan isu kemanusiaan dan keamanan melalui PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kedua, melalui Commonwealth, negara bekas jajahan British. Ketiga, melalui OIC, Pertubuhan Persidangan Islam, dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, iaitu ASEAN. Terdapat 4 isu kemanusiaan dan keamanan yang mendapat perhatian Malaysia, iaitu isu yang berkaitan dengan Palestin, Syria, Aceh dan Sri Lanka. Isu di Palestin. Perjuangan menegakkan isu Palestin disuarakan oleh semua Perdana Menteri Malaysia sejak zaman Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Rejim Zionis Israel telah melakukan kekejaman, pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk Palestin sejak tahun 1948. Malaysia mahu memastikan hak dan keadilan rakyat Palestin mendapat pembelaan. Kewujudan NGO, pertubuhan bukan kerajaan, membolehkan satu bentuk koordinasi membantu warga Palestin dapat dilaksanakan. Contoh NGO dalam bidang kesukarelawan seperti Aman Palestin, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, Cinta Gaza Malaysia dan Muslim Care Malaysia. Cara rakyat Malaysia menyokong perjuangan Palestin ialah melakukan demonstrasi, menubuhkan tabung Palestin dengan mengutip sumbangan keuangan kepada mangsa Zionis di Palestin, menghantar bantuan makanan dan perubatan menerusi program Freedom Flotilla yang digerakkan oleh Free Gaza Movement, ahlinya daripada pelbagai negara. Rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan menghadapi pelbagai cabaran seperti ianya ditawan dan dipenjarakan. Contohnya, beberapa pertubuhan Islam telah berhimpun di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat di Jalan Ampang sempena Hari Antarabangsa Al-Quds bagi menyatakan solidariti bersama rakyat Palestin pada Julai 2016. Contoh yang kedua ialah menubuhkan tabung Palestin untuk bantuan kecemasan. Contoh yang ketiga ialah penghantaran bantuan menerusi program Freedom Flotilla. Peristiwa rakyat Malaysia yang ditawan dan dipenjarakan oleh pihak Zionis Israel ialah 12 orang sukarelawan di dalam kapal Mavi Marwara ditawan oleh pihak Israel, iaitu kapal yang juga dinaiki oleh Dr. Fauziah Muhammad Hassan telah ditawan oleh pihak Israel. Begitu juga dengan kapal Al-Wauda yang ditawan pihak Israel
Dr. Muhammad Afandi Saleh telah ditahan di dalam penjara di Israel sebelum dibebaskan. Inilah antara tokoh-tokoh rakyat Malaysia yang ditahan oleh Zionis Israel. Terdapat beberapa NGO Malaysia yang membantu rakyat Palestin. Antaranya ialah Aman Palestin yang berdaftar secara rasmi pada 2006, membantu Palestin menyalurkan bantuan kebajikan dan sumbangan orang ramai kepada rakyat Palestin. Kedua ialah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia juga menjalankan kerja-kerja sukarelawan dengan mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. Seterusnya, Cinta Gaza Malaysia yang diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarulzaman telah menjalankan aktiviti kutipan dan sumbangan kepada penduduk Gaza, terutamanya kanak-kanak, ibu tunggal dan warga emas dengan melancarkan projek Ramadan 2020. Manakala Muslim Care Malaysia juga telah menjalankan misi kemanusiaan termasuk di Palestin. Isu yang kedua berkaitan dengan isu Syria. Krisis politik di Syria bermula pada tahun 2011 di mana rakyat Syria mengalami kesengsaraan, antaranya masalah kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Pada 1 Oktober 2015, kerajaan telah mengumumkan kesediaan untuk menerima 3,000 pelarian Syria dalam tempoh 3 tahun secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Tabung kemanusiaan program penempatan migran Syria telah dilancarkan, di mana rakyat Malaysia memberi sumbangan melalui tabung tersebut. Rakyat Malaysia juga telah menyertai Penghimpunan Solidariti menyokong Syria, menghantar memorandum bantahan kepada Kedutaan Syria di Kuala Lumpur berkaitan dengan kekejaman terhadap rakyat Syria. Seterusnya, melancarkan tabung kemanusiaan program penempatan sementara imigran Syria pada 20 Mei 2016. Terdapat beberapa NGO yang membantu rakyat Syria. Antaranya ialah seperti Organisation Humanitarian Care Malaysia yang melancarkan kempen I4 Syria, mengendalikan aspek pendidikan, kesihatan, kebajikan dan pelarian Syria di Malaysia. NGO Cinta Syria Malaysia juga telah memberi bantuan kemanusiaan dengan menubuhkan Sekolah Kita, iaitu program pendidikan percuma untuk anak-anak pelarian. Seterusnya, Global Peace Mission telah ditubuhkan pada tahun 2001 yang aktif menjalankan aktiviti kesukarelawan dengan memberi bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria berupa makanan, ubatan dan peralatan. Yang terakhir ialah berkaitan dengan isu tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Pada tahun 2004, tsunami telah memusnahkan Aceh dan Sri Lanka. Bantuan perubatan, makanan dan keperluan harian telah diberikan oleh Malaysia kepada mangsa tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Terdapat NGO Malaysia yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan Sri Lanka. Antaranya ialah Mercy Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1999 yang aktif dalam bidang kesukarelawan dan kemanusiaan, membabitkan negara yang berkonflik dan ditimpa bencana, memberi bantuan perubatan dan membina semula pusat kesihatan komuniti di Aceh, membangunkan infrastruktur di Sri Lanka seperti sekolah dan jambatan untuk kemudahan penduduk. NGO yang kedua ialah Angkatan Belia Islam Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1971 memberi bantuan kemanusiaan dengan mendirikan sekolah
dan rumah perlindungan kepada 120 orang anak yatim yang menjadi mangsa tsunami. Yayasan Restu juga memberi pendidikan percuma kepada warga Aceh dengan membangunkan rumah anak yatim. Rakyat Malaysia sememangnya prihatin serta sanggup memberikan bantuan kepada golongan yang menghadapi musibah, sama ada disebabkan peperangan maupun bencana alam. Sikap perikemanusiaan yang tinggi sanggup melakukan kerja sukarelawan ini telah menaikkan nama baik negara kita di persada antarabangsa. Sebagai pengakhirannya, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar berkaitan dengan tajuk 10.3. Diharap pelajar dapat mengulang kaji tajuk ini. Sebelum berundur, cikgu mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang menonton channel Sejarah Cikgu Ida. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.